Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa antal alimul hakim. Saudara-saudari, saya sebagai memenuhi, saya dan rakan-rakan saya, Muhammad Azman dan Cik Nazaruddin, sebagai memenuhi syarat kelas fiqh ibadat 2703, memenuhi salah satu tugasan yang diberikan iaitu kafiat memandikan jenazah. Oleh itu, saya mulakan dengan perbarangan yang diperlukan seperti air mawar, kapur barus, kasturi, cendana dan sabun dan juga putih kapas. Inilah alat-alat yang digunakan semasa pemandian di sewaktu bilasan yang ketiga. Dan yang putih kapas ini digunakan sewaktu sebelum mayat dimandikan, ialah dengan mencuci rongga-rongga yang ada. Dan ini ialah sarung tangan yang dipakai oleh si pemandi kerana kita dua sebab lah, kerana masalah kesihatan dan kebersihan. Dan yang ini ialah penutup muka, face mask, sekiranya menguruskan mayat yang bermasalah, itu masalah mayat yang berpenyakit. Yang ini pula apron, ialah kain untuk dipakai oleh si pemandi supaya tidak ada percikan-percikan najis ataupun barang-barang perkara-perkara yang tidak bersih yang terkena padanya. Dan di sini pula ialah kain yang tidak berjahit yang akan dikenakan kepada mayat supaya menutup aurat, sebab mayat perlu dimuliakan. Dan ini pula ialah kain yang berjahit yang disarungkan kepada mayat. Jadi supaya terutama bahagian kemaluan tidak terbuka, di mana kita memuliakan mayat. Ya, mayat walaupun sudah mayat tapi masih kita perlu jaga aurat dia. Dan ini pula ialah plastik. Plastik digunakan untuk menutup sekiranya sewaktu dikapankan, ialah sebelum dibalut dengan kain, kita balut dengan plastik sekiranya mayat ini yang bermasalah, contohnya mayat HIV atau mayat yang bahagian badannya hancur ataupun luluh. Jadi supaya tidak, untuk menyenangkan pengurusan. Jadi oleh itu, dan ini ialah sebahagian daripada alat untuk memandikan mayat. Hadal mayit. Jadi kalau kita jumpa mayat yang bergelimpangan atau mayat-mayat mana-mana mayat yang diberikan kepada kita untuk diuruskan, pertamanya kita kena pastikan mayat ini adalah mayat orang Islam. Mayat boleh bagi IC, minta IC. Bagus, mayat ini bekerjasama. Kita kalau dapat mayat yang bekerjasama cukup senang. Jadi kalau di IC orang Malaysia, ni saya sahkan Azman bin Muhammad Saleh ataupun Sifulan bin Sifulan. Di sini dicatatkan beliau arwah ialah warga negara Malaysia dan juga Islam, lelaki. Jadi daripada situ kita menyenangkan untuk kita menguruskan mayat. Alhamdulillah. Jadi yang pertamanya, sebila kita telah mendapat satu mayat untuk diuruskan, sebelum keadaan mayat berada dalam keadaan yang dibaringkan begini, kita perlu mengasingkan segala lekatan-lekatan ataupun perbarangan yang ada pada mayat. Contohnya seperti jam, ya, sekiranya ada gigi emas ataupun mana-mana tatu nak bersihkan, jadi baju nak dibuka, dan begitu juga seluar dan juga pakaian dalam. Setelah itu, mayat akan disarungkan dengan kain sarung seadanya sehingga ke paras pusat. Untuk, jadi yang pertamanya untuk menutup aurat, dan yang kedua untuk senang dimandikan, dan supaya dalam proses pemandian semasa dibersihkan bahagian kubur dan duburnya, bahagian itu tidak terlihat oleh masyarakat umum. Jadi setelah disarungkan, jadi kain yang disarungkan apabila setelah dimandikan, maka dia akan lebih transparan atau mudah nampak. Jadi untuk menjaga kehormatan
Di sini kita letakkan satu lagi lapisan kain ke atas bahagian yang menutup kemaluan. Ini cara kita memuliakan mayat. Okey. Dan setelah itu, memang seeloknya mayat diletakkan dalam keadaan tiap, tetapi dalam permandian ini tidak menjadi satu syarat. Malah itu hanya sunat sahaja. Jadi oleh itu kita perlu ada air mutlak, dan juga kita perlukan juga ada air di bahagian pemandian ketiga. Langkah ketiga ialah air mawar. Dan ini kafur barus yang akan digunakan semasa proses mengkafankan. Dan sekiranya kita terdapat mayat yang berbau, yang sudah 2-3 hari, atau mayat yang keadaan matinya dalam keadaan yang tidak menyenangkan, mengeluarkan bau-bau yang tidak menyenangkan. Jadi adatnya ialah membakar setanggi supaya dapat mengatasi bau yang tidak enak. Jadi setelah kita seelok-eloknya pemandian mayat dilakukan oleh ahli keluarga yang terdekat. Sekiranya arwah ada anak lelaki, maka anak lelaki lah yang paling utama. Tetapi sekiranya anak lelaki itu masih muda dan memerlukan bimbingan, dan disitulah datangnya peranan adik-beradik arwah ataupun orang yang terdekat dengan arwah. Jadi saya dengan arwah sebelum dia mati tak ada sebarang hubungan yang rapat. Tapi kalau nak rapat, arti saya arwah dah dah wasiatkan anak dara dia untuk saya. Jadi alhamdulillah lah. Jadi ini saya akan mandikan bapa mertua saya lah. Mayat senyum pula mayat ni. Alhamdulillah. Mati eloklah dia. Jadi pertamanya kita bersihkan. Jadi setelah dibersihkan tadi, ya, kita bersihkan, ambil putik kuku, putik kapas, bersihkan bahagian-bahagian kuku, bersihkan bahagian hidung, bersihkan bahagian mulut dan rongga, telinga semua. Dan setelah itu dengan adanya sarung tangan, pertama kali kita bersihkan bahagian-bahagian yang bernajis di kubur dan dubur. Dan untuk mengelakkan najis keluar semasa pemandian, dinasihatkan supaya mayat diangkat sedikit. Bagaimana ya? Sedikit. Jadi dipangku begitu. Ya. Dipangku oleh pengendara dan dibantu oleh pembantu, dan ditekan perut sebelah kiri. Ditekan-tekan dan digosok dengan kuat supaya sekiranya ada sisa-sisa najis di kubur ataupun dubur, boleh dia akan keluar. Jadi setelah dibersihkan semua tu, baringkan semula mayat dengan cara lembut dan dengan diiringi dengan ungkapan Bismillah millati wa Rasulillah. Bismillah ala millati Rasulillah. Mulakan pemandian jenazah dengan menyiram 1 kali air mutlak, bermula daripada sebelah kanan atas, mana dari kepala sampai ke tangan, sampai ke perut, lutut dan sampai ke hujung kaki. Setelah dibersihkan tu, kita buat pula sebelah kiri. Daripada sini sama juga dengan air mutlak tadi, kita dibersihkan. Jadi sesudah itu, untuk bahagian belakang, kita miringkan dia ke sebelah kiri dengan bantuan, ini tak perlu bantuan lagi ni, alhamdulillah. Jadi bersihkan pula bahagian belakang. Setelah dibersihkan bahagian belakang, letak balik dan kita miringkan pula ke sebelah kanan supaya bahagian sebelah kiri dapat dibersihkan dengan disiram air mutlak. Jadi itu sebenarnya telah memadai syarat-syarat pemandian. Cumanya diulangi ia dengan pemandian kali kedua dan kali ketiga sampailah kali kelima ataupun kali ketujuh, yang mana mengikut hadis Rasulullah sunat sahaja. Jadi perkara ini berlaku sewaktu pemandian jenazah arwah anak perempuan baginda. Jadi setelah dimandikan kali pertama, sahabat bertanya, perlukah dimandikan lagi? Jadi Rasulullah berkata, mandikanlah dia sampai 3 atau 5 atau 7. Jadi itu sunat. Tapi yang kita tadi yang tadi mana telah lepas.
Satu lagi yang perkara sunat yang tidak wajib, ya, perlu diterangkan, ia tidak wajib, iaitu diwudukkan mayat. Ya, bila diwudukkan mayat, lelaki sama lelaki tidak menjadi masalah, mahram tidak menjadi masalah. Atau kalau si isteri sendiri pun boleh memandikan mayat, suami. Jadi setelah, maknanya wuduk, kita wudukkan macam biasa. Jadi sekiranya bahagian badan mayat tidak boleh diwudukkan, sekiranya mendatangkan apa-apa mudarat, maka hendaklah ditayamumkan. Tapi ingat, ya, ini sunat sahaja, tetapi yang selalu dilakukanlah. Jadi setelah dilakukan, bila dimandikan, disiram air kali ketiga, disitulah di mana air tadi dicampur dengan air mawar ataupun air dicampur dengan kasturi untuk pewangian mayat. Ya, sekali lagi, ianya sunat. Dan setelah itu, sekiranya ingin diulangkan lagi proses tu, maka diulangkan balik perkara yang sama. Jadi alhamdulillah selesai. Cuma kita kena tahu lagi beberapa perkara tentang mayat. Jadi setelah mayat dibersihkan, setelah diwudukkan semuanya, maka di sinilah kita letakkan tangan semacam dalam keadaan qiyam. Jadi apabila mayat berada dalam keadaan macam ni, dan kita telah bersedia untuk mengangkat mayat untuk dikafankan, ya, untuk dikafankan. Jadi oleh kerana tugasan ini tidak melibatkan proses mengkafankan mayat, maka cukup setakat mayat berada dalam keadaan macam ni, maka tugas kita telah selesai. Cuma ada beberapa perkara yang kita perlu tahu. Yang penting selain daripada pengurusan wajib dalam pemandian jenazah, kita juga perlu sentiasa menjaga kehormatan mayat. Maknanya aurat sentiasa dijaga. Dan sekiranya, ya, walaupun kes ini jarang berlaku, sekiranya bahagian kemaluan, ya, mayat lelaki dengan kuasa Allah Ta'ala, ianya menegak ataupun bangun. Jadi hendaklah kita cuba menurunkannya, ataupun sekiranya tidak dapat juga, maka hendaklah ditebalkan kawasan kemaluan dan seterusnya dibungkus, ya. Jadi setelah bila dikafankan, jadi disitulah waktunya mayat kalau ingin dimuliakan oleh saudara-saudara ataupun isteri, tidak membatalkan wuduk, isteri boleh mencium mayat ataupun anak-anak boleh mencium mayat. Jadi saya rasa itulah sahaja penerangan tentang pemandian jenazah. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.